Bertemu lagi kita di live Sri Jendela. Saya Mira. Dan hari ni kita akan buat live pasal apa dekorasi yang perlu ada kat ruang tamu. Okay, sebelum kita mulakan live kita hari ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sentiasa like, komen, share video kita, yang sentiasa support, yang sentiasa beli produk kita, yang tempah, semualah. Terima kasih dan teruskan menyapot. Dan kedai kita berlokasi di Bandar Seksyen 2 Jasin Bestari, dekat sebelah TM Point dan sebelah klinik pergigian Yakin, dekat dengan Maidin Jasing. Dan kedai kita juga beroperasi dari jam 9.30 pagi hingga 6.30 petang. Okay, buka setiap hari kecuali public holiday. Dan kita nak bagi tahu yang kedai kita sekarang tengah ada buat promotion dengan apa produk-produk yang ada kat sini. Promotion ni sehingga awal bulan 1 2021 tahun depan. Okay, jadi jangan lupa beli barang kat sini. Okay, tanpa membuang masa, kita pergi kepada tips yang pertama. Tips untuk barang apa yang perlu ada dekat ruang tamu. Tips yang pertama adalah pilih sofa yang sesuai. Pilih sofa yang sesuai ni, sekarang kan macam-macam jenis sofa yang ada. Sofa jenis bentuk U, bentuk L, bentuk apa lagi? Oh, yang ada set 1, 2, 3 siap meja. Yang jenis selain sofa, yang jenis cushion, jenis kayu macam kayu jati pun ada. Macam-macam jenis sofa ada. So, pilih sofa yang sesuai dengan ruang tamu anda. Tapi kalau contoh ruang tamu anda tu ada ruang tamu yang luas, yang besar, kalau boleh letaklah 2 jenis sofa. Kalau contoh belah sini letak sofa, belah sana letak cushion. So nampaklah macam lagi menarik lah. Lagi menarik, lagi cantik ruang tamu. Bila nak pilih sofa, bukan setakat tengok bahagian luar je. Kita kena tengok bahagian yang digunakan, bahagian yang digunakan dekat dalam sofa tu. Material dalam sofa atau cushion tu pun kita kena tahu juga, supaya kita nak pakai lama. So kita nak tukar setiap tahun kan. Jadi kita kena, kalau boleh pilihlah kualiti yang bagus dan tahan lama. Yang kedua, lampu ceiling atau berdiri. Sekejap, spek. Lampu tinggi, lampu diri tu macam mana? Oh, lampu stand. Lampu ceiling ni. So kalau boleh dekat ruang tamu tu letaklah lampu yang bagi pencahayaan yang luas. Macam contohnya lampu ceiling lah, lampu ceiling warna putih ni kan. Kan kalau pakai lampu yang warna oranye tu, yang lama tu kan, dia macam nak cakap, macam ruang tu nampak macam malap. So kalau pakai lampu ceiling ni atau lampu diri tu, lampu stand tu, saya tak pernah tengok ni tapi ada. Kalau boleh pilih lampu yang macam tu lah. Sebab ruang tamu ni kita kena bagi dia cahaya yang kita kena, macam mana cakap, nak bagi ruang tu nampak nampak lebih, orang kata main ruang tamu tu main hall lah kan. Main hall. So kita kena lah bagi dia lebih pencahayaan. So sebab tu kita kena pilih lampu yang boleh memberikan pencahayaan yang luas. Sebab dekat ruang tamu kan tempat kita kumpul, tempat tetamu datang, tempat kita nak TV, tempat kita borak-borak. Sebab itulah kita kena bagi pencahayaan yang lebih sikit dekat ruang tamu tersebut. Yang ketiga, kipas
Kipas ni dekat ruang tamu biasanya kipas ceiling lah yang ada tiga tangan tu. Tapi kalau nak lain daripada yang lain boleh juga. Macam-macam jenis kipas juga sekarang ni. Nak lekat yang dekat dinding tu je. Yang macam kipas yang ni kan dekat kat ceiling kan. Nak lekat kat dinding saja boleh. Nak kipas yang remote tu pun boleh. Kipas apa lagi ada kat ruang tamu? Biasanya remote lah kan. Kipas dengan remote. Kipas yang pakai remote tu ke, atau kipas yang tengah-tengah dia tu ada lampu chandelier tu. Tak kisah. Janji kipas tu kenalah dengan ruang tamu tu. Elakkan pakai kipas yang ni kipas manual tu. Tapi kalau boleh elakkan pakai kipas yang stand tu, sebab macam tak kena kan. Lagipun biasanya ruang tamu orang biasa pakai kipas ceiling ni. Jadi kipas ceiling ni pilihlah jenama yang tahan lama, yang kuat, yang kukuh, dan rajin-rajinlah lap kalau berhabuk. Okay. Yang keempat, meja kopi khas. Meja kopi khas ni nak pilih meja kopi untuk ruang tamu sebenarnya tak senang. Sebab bukannya kita nak pilih yang cantik kat mata kita je, tapi yang sepadan dengan ruang tamu tu. Meja kopi ni biasanya meja yang kita letak tengah-tengah antara sofa tu lah. Ataupun letak, orang kata meja main table untuk sebagai kalau tetamu datang ke, atau kita memang nak duduk kawasan tu kan, nak letak nama pun meja kopi, nak letak kopi ke apa ke. So kita kenalah pilih meja yang kena dengan sofa kita, kena dengan kita punya dekorasi ruang tamu tu. So benda-benda macam tu kita kena tengok dulu. So sebab itulah tak senang nak pilih meja kopi ni. Pertama sekali nak pilih meja kopi ni, ukur dulu ruang dan perabot yang ada supaya meja kopi yang dia beli cukup tinggi dan panjang. Lepas tu kita kena set kan rekaan meja kopi macam ni kita nak. Kan ada meja jenis bulat, jenis bentuk bujur oval tu apa? Oval tu bujur kan? Bujur, ada yang jenis petak, ada yang jenis segi empat sama, ada yang jenis rendah, tinggi, meja Jepun tu kan. So kita kena setkan dulu. So contohnya kalau kita ni ada anak-anak kecil, biasanya sesuai meja apa? Rendah, bulat. Contoh kalau anda ada anak kecil, kalau boleh pilih meja kopi yang bulat. Sebab kalau budak-budak tu lari, tak adalah jatuh, tak adalah tersadung, tak adalah tergantuk dekat bucu meja. Kalau bulat kan tak ada bucu. Bulat ada bucu pelik Ataupun pilihlah meja kopi yang ada, kalau nak nampak macam ruang tu cantik kan, memang untuk ruang untuk tetamu duduk je, pilihlah meja kopi yang ada siap kerusi. Macam meja kopi set Jepun tu. Ada macam ni nak tunjuk. Macam ni meja kopi set Jepun tu ada kerusi tu. Dia macam ada sofa kan. Orang Jepun kan kalau minum kan dia duduk atas sofa tu kan. Macam tu pun cantik juga. Tak kisah, dia ikut aktiviti masing-masing. Tapi tu adalah antara cadangan-cadangan dan contoh-contoh dia lah. Okay, so saya ulang balik. Tips dia ada 4. Bukan tips, dekorasi dia ada 4 jenis perabot. Yang first tadi saya cakap, pilih sofa yang sesuai. Sofa jenis U ke, L ke, atau cushion ke, atau perabot jati ke. Antara benda tu lah, antara yang contoh saya cakap tu lah. Yang kedua, pilih lampu ceiling atau berdiri. Lampu ceiling yang tu lah, yang lekat warna putih ni. Kemudian yang ketiga, kipas. Pilih kipas yang tahan lama dan kukuh. Dan kalau rasa nak lagi cantik, pilihlah kipas yang ada pakai remote tu, remote control tu, yang ada chandelier tengah-tengah tu. Ikut masing-masing punya bajet. Dan yang terakhir adalah pilih meja kopi yang sesuai, dan meja kopi yang
yang tak membahayakan orang sekeliling. Contohnya macam saya cakap tadi tu, kanak-kanak tu kan. Kan kanak-kanak kalau datang lari-lari kan, kalau boleh pilihlah meja kopi yang bulat. So kalau dia orang terjatuh pun tak adalah kecederaan apa-apa. Tak ada tergantung kat bucu ke apa ke. Kalau boleh secure lah meja kopi tu. Kalau boleh kalau nak lebih secure, pilih yang bulat atau bujur. Okay. Okay, saya rasa itu saja review saya hari ni. Tak banyak sangat sebab masa pun dah suntuk dengan cuaca hujannya. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan boleh hubungi di 0653411312 atau nombor WhatsApp 0111443540 6. Sekejap, tulis kat komen nombor WhatsApp. Dan saya ulang lagi, kedai kita terletak di Bandar Seksyen 2 Justin Bestari Melaka, bersebelahan dengan TM Point dan kedai klinik penggigit yakin. Dan kita kat sini menerima tempahan langsir, siap pasang, siap ukur semua boleh. Tapi kalau yang duduk jauh daripada Melaka ni, boleh je tempah online. Okay. Lagi apa lagi? Kedai kita buka setiap hari pada jam 9.30 pagi hingga 6.30 petang setiap hari. So boleh datang. Dan sekarang kita ada buat promotion barang-barang yang dekat kedai kita lah. Contohnya cadar, alas meja, alas bantal, wallpaper, langsir ready made, apa lagi, sejadah, alas kaki. So boleh datang kedai. Dan kalau nak tengok lebih ni, boleh tengok kat video kita sebelum ni. Kita ada buat barang-barang promotion ni, contoh-contoh barang promotion yang kita ada lah, serta potongan-potongan yang kita ada. Okay. Saya rasa itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Stay safe. Boom! Jangan lupa singgah kat sini channel, dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan di sini.